Jadi apakah sebenarnya wabak ini sehingga kan ianya memberikan kegusaran ke dalam pemimpin-pemimpin dunia ini. Bahkan setengah-setengah daripada negara mula menutup sempadan mereka. Itu juga kita dapati wabak ini bukan hanya mengena kepada orang yang berbangsa Asia sahaja. Orang yang hanya berkulit hitam, berkulit putih, bahkan semua sama ada kaya ataupun miskin, kesemuanya adalah menjadi mangsa kepada wabak yang sedang kuat melanda dunia pada hari ini, bahkan menjadi suatu fenomena yang sedang hangat diperkatakan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Taala menjadikan makhluk yang kamu tidak tahu. Inilah makhluk yang mana ianya memberikan suatu kegemparan ke dalam dunia kita ini. Bahkan makhluk ini mampu masuk di mana sahaja. Sama ada di tempat yang dikawal ketat seperti di istana umpamanya, ataupun juga di tempat awam biasa seperti di pasar. Bahkan kita dapati banyak ekonomi negara-negara tertentu yang runtuh dan jatuh akibat daripada wabak ini. Inilah kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui wabak yang memang kita tidak pernah menjangkakan sebelum daripada ini. Bagi mana-mana penganut agama yang mana tidak beriman dengan Allah Ta'ala, wabak coronavirus ini memberikan suatu pengajaran yang besar pada mereka. Bagaimana selama ini, kalaulah kita percaya adanya Tuhan itu dengan hanya kita nampak dengan mata, kita percaya adanya suatu kuasa yang hebat dengan sebab kita boleh tengok dengan mata, boleh bau dengan hidung, atau boleh kita rasa dengan lidah. Kali ini semua itu adalah meleset dan kita akan dapati bagaimana wabak ini walaupun tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat dipegang dengan tangan, tidak dapat dirasa dengan lidah, tidak dapat dihidu dengan hidung, tapi wabak ini tetap ada. Ini menandakan bahawa walaupun sesuatu itu tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi ianya wujud dan kesannya sangat-sangat menakutkan manusia, terutamanya di seluruh dunia pada hari ini. Apabila terjadinya peristiwa sebegini, kita banyak meninggalkan aktiviti dan hobi biasa kita. Bahkan kita dapati hotel-hotel ditutup, pusat-pusat rekreasi pun juga ditutup, sekolah-sekolah, dan juga kita dapati bank dan lain-lain tempat, termasuklah restoran dan juga kedai-kedai makan ditutup. Dan ini membuktikan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh menarik nikmat-nikmat ini dengan sekelip mata. Walaupun kita ada duit, walaupun kita ada harta, tapi kita tidak dapat menggunakan untuk memberi kenikmatan pada diri kita dan keluarga kita. Allah Ta'ala menyekat daripada kita apa yang kita nak. Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Dan disekat mereka itu daripada apa yang mereka ingin, yang mereka suka, yang mereka idamkan. Jangan kita ingat bila kita ada duit, kita lah yang berkuasa. Bila kita ada harta, kita mampu menyuruh itu ini di dunia ini. Jangan kita ingat bahawa kita ada negara yang kuat. Jangan kita ada tentera yang hebat, kita boleh menyuruh itu ini. Sedangkan dalam dunia hari ini, walau negara yang hebat sekalipun, telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagaimana peristiwa ini tidak mengenal sama ada negara hebat, negara besar, negara kuat ataupun negara lemah. Kesemuanya dimasuki oleh virus ini yang menggambarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala lah yang melaksana dan melakukannya mengikut kehendaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid, dan Allah itu sangat melakukan mengikut apa yang ia kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bila mengadakan virus corona ini, antara hikmatnya ialah kita dapat melihat bagaimana sebuah keluarga itu mementingkan ahli keluarganya. Dan keadaan walaupun sebelum ini mungkin ada yang keluar bersia-sia, keluar melancong bersama keluarga, kali ini kita dapati mereka ini patuh dan menjaga anak-anak mereka, duduk di rumah, tidak keluar, bahkan tidak dibawa ke tempat-tempat seperti ke tempat membeli belah, dan juga tidak dibenarkan masuk ke sekolah dan lain-lain.
Kerana masing-masing memahami bahawa keluarga adalah yang paling utama. Terutamanya pada masa sekarang ini, bila kita faham bagaimana setiap suami dan isteri berada di rumah menjaga keluarga masing-masing, bahkan ia adalah antara keutamaan bagi kita, walaupun kita tidak dapat lagi membuat sesuatu perkara yang dianggap sebagai tambahan. Kalaulah dulu mungkin kita dapat keluar melancong ke negara luar, kalau dulu mungkin kita keluar bersia-sia dan juga berada di pantai-pantai, kali ini kita mengorbankan semua itu adalah kerana keluarga. Kerana keluarga ini adalah sesuatu yang utama. Allah Ta'ala memerintah kita supaya menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kamu, diri kamu ini dan juga anak-anak kamu ini, jagalah mereka ini daripada api neraka. Jadi penjagaan ini mungkin kalau kita tengok dari sudut kita berada di rumah bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, ia sesuatu daripada tuntutan agama kita sebenarnya. Kerana bila kita berada di tempat-tempat yang terbuka, mungkin kita dan anak-anak kita akan terdedah kepada coronavirus ini, dan dalam masa yang sama ia boleh menyebabkan kepada kematian. Dan kematian ini adalah dilarang dalam Islam, mana Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi rekasnya daripada apa yang kita faham daripada peristiwa dan juga fenomena coronavirus ini, yang boleh kita faham pertama sekalinya, ia adalah suatu makhluk yang kita sendiri tidak tahu. Ia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai makhluk yang sangat ajaib. Yang keduanya, kemampuan makhluk yang halus ini adalah sangat hebat. Kerana kita dapati bukan hanya negara-negara yang jauh dapat dimasuki, tapi kita dapati juga ia menyerang ke dalam tempat-tempat yang dijaga dengan khusus, seperti istana raja umpama, seperti di markah-markah askar umpama, yang dijaga dengan rapi selama ini, rupanya dapat ditembusi oleh makhluk ini dengan mudah. Yang ketiganya yang kita boleh faham daripada peristiwa ini, bahawa banyak daripada sumber-sumber ekonomi dan juga sumber-sumber yang dianggap selama ini sebagai suatu daripada kekuatan negara, akhirnya jatuh begitu saja. Bahkan kelemahan banyak dapat dirasai daripada negara-negara yang mana akibat daripada peristiwa ini terpaksa menghadapi suasana ekonomi yang sangat terdesak, sehingga kan pembuangan pekerja jumlah yang sangat banyak, dan begitu juga kita dapati setengah-setengahnya melibatkan pada kematian dan juga kepada hal-hal perubatan yang sangat terdesak, kerana ia adalah suatu daripada fenomena yang sangat kita kata tidak terduga oleh manusia sebelum daripada ini. Yang keempatnya yang boleh kita faham di sini, bahawa ada juga makhluk yang tidak nampak tapi memberi kesan yang sangat kuat. Makhluk inilah yang kita namakan sebagai coronavirus. Jadi daripada sini ia mengajar kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tidak dapat dilihat. Tetapi kesan yang mana dapat dilihat daripada perbuatan Allah Ta'ala mampu dilihat oleh seluruh manusia, di mana sahaja. Kalau kita tengok bagaimana setiap hari ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mana kita dapati hidup mereka ini dalam keadaan senang lenang, ada keadaan hidup yang penuh dengan kedukaan ataupun keadaan mereka ini sengsara. Semua ini membukti bahawa walaupun Allah tidak dapat dilihat, tapi kesannya ada. Ia membuktikan bagaimana bahawa bila kita beriman dengan Allah ini, jangan kita ingat boleh nampak barulah kita beriman dengannya. Bila kita dapat rasa, boleh tengok, barulah kita nak menjadikan dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itu adalah sesuatu daripada pahaman yang salah. Kerana tidak semesti yang nampak itu ada yang hebat. Oleh itu, marilah kita sama-sama percaya dan beriman dengan Allah Ta'ala. Walaupun tidak nampak, walaupun kita tak dapat melihat, tapi kesan-kesan yang dibawa, yang dibuat oleh Allah adalah banyak. Ia adalah lebih kurang dengan cerita coronavirus ini. Walaupun kita tidak nampak,
tapi kesannya sangat teruk, sangat banyak yang dibawa oleh coronavirus, walaupun ia adalah makhluk yang hanyalah terlalu kecil, yang setengah-setengahnya mengatakan boleh dihapuskan dengan sabung sahaja, tapi kehebatan yang ada pada coronavirus ini, ia dapat membunuh walaupun sesiapa saja yang berada di tempat yang dilindungi. Mana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa walaupun kamu berada di dalam tembok yang kuat, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, ia tetap akan mendatangi kamu walaupun kamu berada dalam tembok yang terlalu kuat. Wallahu a'lam.